Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya dan rakan-rakan saya akan menceritakan tentang adat dan juga kebudayaan etnik orang asli. Baiklah, saya mulakan terlebih dahulu dengan asal-usul orang asli. Orang asli merupakan perkataan generik bahasa Melayu yang digunakan secara rasmi di Malaysia bagi merujuk kepada orang asal yang menduduki tanah semenanjung tanah Melayu sejak dahulu lagi. Seperti yang kita tahu, terdapat sekurang-kurangnya 18 suku dari etnik orang asli di semenanjung tanah Melayu. Banyak kan? Dan mereka dikategorikan kepada 3 kumpulan utama berdasarkan genetik dan juga asal-usul. Kumpulan yang pertama ialah Semang atau Negrito. Biasanya boleh diketemukan dalam lingkungan hingga ke bahagian utara semenanjung. Yang kedua ialah Senoi, menetap di bahagian tengah semenanjung. Dan yang ketiga ialah Melayu Proto atau Melayu asli, menetap di wilayah selatan semenanjung. Namun, setiap kaum mengamalkan adat dan budaya yang berbeza. Oleh itu, mari kita sama-sama kenali suku orang asli, adat dan juga budaya yang mereka amalkan. Adat dan resam orang asli. Masyarakat orang asli. Masyarakat orang asli merupakan satu entiti masyarakat Malaysia yang tersebar di seluruh negara di semenanjung Malaysia. Dari aspek kepercayaan, masyarakat orang asli didapati mempunyai adat resam dan kepercayaan anisma. Sistem kepercayaan mereka adalah peranan dewa-dewa, keramat, roh dan sebagainya. Pandangan hidup, worldview mereka banyak dipengaruhi oleh keadaan fizikal alam sekeliling di persekitaran yang didiami. Dengan itu, hutan rimba, gunung, bukit, petir dan sebagainya dianggap sebagai mempunyai makna tersendiri bagi kosmologi masyarakat ini. Ini telah membawa perlakuan ritual dan pantang larang dalam kehidupan seharian berdasarkan kepercayaan mereka. Aspek organisasi dan struktur sosial. Masyarakat ini masih mengekalkan dan mementingkan sikap kerjasama dan mewujudkan puak yang dipimpin oleh seorang ketua yang dipanggil Tok Batin. Tok Batin bertanggungjawab menjaga dan menjamin ketenteraman puak serta menjadi penghubung kepada masyarakat luar. Ia juga berkuasa menentukan dan menetapkan peraturan serta hukuman. Info tambahan. Perubahan yang melanda masyarakat ini ada kaitan dengan kepercayaan mereka terhadap anisma yang semakin berkurangan sejak selepas merdeka pada tahun 1957. Hal ini kerana gerakan dakwah agama Islam semakin kuat ke atas masyarakat ini. Namun, masih banyak lagi yang mengamalkan unsur-unsur anisma dan proses sinkretisme dengan agama-agama lain. Lawatan dan kunjungan masyarakat orang asli. Lawatan biasanya disukai pada waktu petang kerana pada siang hari mereka selalunya sibuk dengan kerja masing-masing. Umumnya,
masyarakat orang asli bekerja sendiri seperti berladang, mencari dan menjual barang-barang hutan, menangkap ikan, memburu dan sebagainya. Apabila sampai di rumah irang yang dilawati, seseorang tetamu eloklah menunggu di tepi rumah dan berbuat-buat batuk supaya didengari oleh tuan rumah. Panggilan lazimnya dibuat dengan memanggil nama anak sulung tuan rumah. Sekiranya anak sulung tuan rumah itu bernama Alang, maka panggilan bolehlah dibuat seperti, "Bapak si Alang ada di rumahkah?" Info tambahan: petang dan malam adalah waktu untuk berehat dan bersukaria. Orang asli sangat suka sekiranya tetamu mereka sudi menikmati jamuan yang dihidangkan. Kelahiran. Seorang suami pula kebiasaannya akan terus memberitahu jiran tetangga apabila isterinya hendak bersalin. Adalah menjadi kebiasaan bagi kaum wanita mengunjungi si isteri untuk memberikan pertolongan setakat yang mampu. Orang-orang asli tidak suka jika pelawat-pelawat yang datang berkunjung dengan memuji-muji akan kecantikan tubuh badan si anak yang baru lahir. Adalah dipercayai sekiranya seseorang bayi dipuji-puji dengan kata-kata seperti berikut, "Amboi, comelnya bayi ini," maka hantu-hantu yang berdekatan akan mendengar lalu mengambil bayi itu. Keadaan ini terbukti apabila bayi itu sakit, demam dan sebagainya. Beberapa pantang larang juga perlu dipatuhi oleh seseorang ibu yang sedang hamil serta suaminya juga. Antara pantang larang yang dianggap penting ialah si suami tidak boleh menjala ikan, serta suami dan isteri dilarang makan rusa dan kijang. Perkahwinan. Adat istiadat nikah kahwin berbeza antara satu suku kaum dengan suku kaum yang lain. Bagi suku kaum orang asli di kawasan Selangor misalnya, kedua-dua pengantin terpaksa mendengar nasihat-nasihat yang diberikan oleh sesiapa sahaja yang hadir, terutamanya yang diberikan golongan tua mengenai tanggungjawab seorang isteri atau suami. Masyarakat orang asli jarang sekali membuat jemputan secara rasmi ke majlis-majlis perkahwinan. Semua orang yang ada di kampung dan kebanyakannya dari kampung-kampung jiran lazimnya akan hadir tanpa jemputan secara rasmi. Jamuan nasi akan diberikan kepada sesiapa yang datang sehinggalah bekalan habis. Kematian. Biasanya apabila diketahui ada kematian di sesebuah kampung, kerja-kerja seperti berladang, memburu ataupun membuat rumah akan diberhentikan dengan serta-merta. Mengikut kepercayaan, sesiapa jua yang meneruskan pekerjaan setelah mengetahui adanya kematian, ia akan ditimpa malapetaka ataupun sakit.
Ketika ada kematian, semua kanak-kanak dicontengkan telinga mereka dengan kapur yang telah dijampi. Dengan cara demikian, segala hantu syaitan yang telah membunuh si mati tidak akan mengacau kanak-kanak. Mayat si mati selalunya akan diiringi ke tempat perkuburan oleh sebahagian besar penduduk kampung berkenaan. Setelah selesai mengebumikan mayat, keluarga si mati akan menghantar makanan serta memasang api di tepi kubur selama 6 hari. Unggun api dipasang di bawah rumah si mati dengan menabur pasir halus yang telah dijampi dan ditabur di sekeliling rumah dengan tujuan merosakkan mata hantu yang masih ada di kawasan rumah tersebut. Suku-suku orang asli. Di Malaysia terdapat berbilang kaum dan agama yang kini menjadi warga negara ini sebagai bangsa Malaysia kini. Masyarakat orang asli ialah merupakan satu kelompok masyarakat asal yang lebih awal menetap di negara ini. Mereka terdiri daripada beberapa kaum utama yang setiap satunya pula terdiri daripada beberapa suku kaum. Jabatan Kemajuan Orang Asli iaitu JAKOA merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Luar Bandar dan Wilayah yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal pembangunan orang asli. Orang asli di negara ini mengklasifikasikan kelompok masyarakat asal Malaysia iaitu kepada 3 bangsa atau kaum utama: Negrito, Senoi dan Melayu Proto atau Melayu Asli. Dan keseluruhannya terdapat 17 suku kaum. Negrito. Orang asli kaum Negrito memiliki jumlah populasi kira-kira 3,500 orang terbahagi kepada 6 suku utama. Taburan populasi mereka kebanyakannya tertumpu di utara semenanjung Malaysia, terutama sekitar kawasan Baling di Kedah yang bersempadan dengan Gerik di Hulu Perak, daerah Gua Musang, Kelantan serta pedalaman utara Pahang. Berikut adalah tentang 6 suku kaum Negrito, iaitu Kensio, Lano, Mendik, Cinta, Jahai, Batek. Senoi. Kaum Senoi pula kebanyakannya mendiami kawasan di lereng Temanjaran Titiwangsa, iaitu
di pedalaman negeri Perak, Kelantan dan Pahang. Mereka merupakan populasi orang asli paling ramai, iaitu kira-kira 60,600 orang. Terdapat 6 suku utama yang membentuk kaum orang asli Senoi. Antaranya ialah Temiar, Semai, Semok Beri, Jahud, Mahmeri, Ci Wong. Melayu Proto. Kelompok kaum utama ketiga adalah Melayu Proto atau disebut juga Melayu Asli, yang merupakan kelompok masyarakat asal yang telah berhijrah tinggal dengan masyarakat Melayu. Majoriti mereka ini yang berjumlah lebih 49,000 orang bermustatin di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Masyarakat orang asli Melayu Proto kaya dengan adat resam dan kebudayaan tersendiri yang seakan-akan sama dengan masyarakat Melayu. Lazimnya, mereka menetap dalam perkampungan di muara-muara sungai. Lantaran itu ada juga merujuk mereka dengan nama orang Kuala. Di Johor, kelompok orang Kuala ini kebanyakannya tinggal menetap di kuala-kuala sungai di pesisiran pantai selatan negeri itu. Mereka dipercayai berasal dari Kepulauan Riau Lingga, dari kawasan yang berhampiran dengan pantai Sumatera, Indonesia. Kini, kawasan utama masyarakat orang asli Melayu Proto ialah di daerah Batu Pahat dan Pontian. Terdapat 315 buah keluarga di 5 buah kampung yang menyumbang seramai 1,309 penduduk untuk daerah Batu Pahat, manakala Pontian pula mempunyai 214 keluarga, iaitu 1,018 penduduk di 4 buah kampung. Makanan tradisional. Pulut kukus periuk kera ini adalah makanan masyarakat orang asli Semelai dan etnik di pedalaman Sarawak. Di Sarawak, makanan ini dikenali sebagai pokyok. Ada juga dijadikan sebagai lemang periuk kera. Menu ini adalah makanan yang dibuat daripada pucuk kaduk, amat popular sebagai juadah berbuka puasa di kawasan perkampungan kecil pantai timur dan agak susah ditemui pada hari-hari biasa. Pucuk paku hutan atau digelar pucuk selili oleh masyarakat orang asli Temuan dicampur bersama ubi kayu dimasak gulai. Pakaian tradisional. Pada zaman dahulu, penduduk peribumi memakai pakaian yang diperbuat daripada kulit kayu dan hiasan manik.
Apabila munculnya tamadun lama, kain tenunan dan batik Melayu dipakai oleh seorang kenamaan dan kerabat diraja. Masyarakat orang asli yang lazimnya tinggal di kawasan hutan di Malaysia memakai pakaian yang diperbuat dari bahan semula jadi seperti kulit pokok terap dan sekat rumput. Perhiasan yang dipakai oleh mereka termasuklah lilit kepala yang diperbuat daripada daun yang dianyam dengan pelbagai corak. Kesenian dan tarian. Tarian Jo'oh dan topeng. Tarian Jo'oh bersama tarian topeng merupakan kebudayaan suku kaum Mahmeri yang unik dan mendapat perhatian masyarakat, terutamanya para pelancong. Persembahan tarian ini diadakan bagi meraihkan sesuatu majlis adat resam seperti sambutan hari moyang dan juga sebagai mengalu-alukan kehadiran tetamu. Kesenian. Masyarakat orang asli menghasilkan kraft tangan yang menarik. Pekerjaan kraft tangan salah satu punca rezeki masyarakat orang asli. Terima kasih daripada kami kumpulan 5 kelas 2 Diploma Syariah Islamiah